ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan agung dalam sejarah umat Islam, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada eloknya kita pada malam ini mengulang kaji kembali silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad ini merupakan penyelamat kita, syafi'una, pemberi syafaat kepada kita ketika di padang mahsyar besok. Orang ramai berlari mencari syafaat. Semua Nabi Rasul lepas tangan belaka, start zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Semuanya akan kata apa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku, korang. Semua tak boleh tolong kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi elok kalau kita ulang kaji Maulid Nabi ni. Sebab tu siapa yang cakap sambut Maulid ni bid'ah, payah aku nak cakap orang macam ni. Orang ni tak ada school punya orang, kan? Tak erti. Dalam Quran kata apa ayat tu Ustaz? Rasulan wa mubashiran min ba'dihi, apa ayat tu? Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti kalau saya ingat Ustaz tolong ingatkan. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Apa ayat ni? Kan tentang bagaimana Nabi Isa ini dia memberi khabar gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ismuhu Ahmad. Min ba'di, alamak silap taib lah pula. Min ba'di ismuhu. Takkan tak keluar silap eja ni. Tak apa, Ahmad, taib Ahmad. Ahmadu. Okey, jumpa. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Satu-satunya perkataan Ahmad dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff ayat 6, satu-satunya ya perkataan Ahmadu dalam Al-Quran. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah ketika mana Nabi Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku pesuruh Allah kepada kamu, musaddiqan, membenarkan, lima baina yadayya minat Taurah, apa yang ada di hadapan aku daripada kitab Taurat, wa mubashiran, dan aku memberi berita gembira, birasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan muncul lepas pada aku, namanya Ahmad, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa pun cakap macam tu, Quran sebut berita gembira kelahiran seorang nabi, tiba-tiba kita boleh cakap sambut Maulid ni benda yang bid'ah, yang tak sepatutnya sambut. Penampar muka pun tahu. Bodoh betul. Ada lagi orang macam tu tuan-tuan. Yang sikit-sikit nak bid'ah, sikit-sikit nak bid'ah. Nabi Isa sebut terang-terang dalam Al-Quran, ya'ti wa mubashiran bi rasulin. Nabi Isa kata apa?
Aku memberi berita gembira dengan seorang rasul ya'ti min ba'di, yang akan datang lepas pada aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baru ni ada satu video orang viral, tak tahulah tuan-tuan tengok ke tidak, anda tak tahu. Orang viral video, diorang tanya dekat budak-budak kita tentang, yelah, bulan Maulid. Tanyalah, tuan-tuan tahu soalan dia apa? Aduh, kacang boncai gila kau tahu. Soalan dia, siapakah nama ayah Nabi? Tu soalan dia. Apakah nama ayah Nabi? Jadi wartawan ni tanyalah dekat seorang budak perempuan ni. Dia tanya soalan tu, dia kata, apa nama? Apa Nabi Muhammad bin apa Dia punya gabra gelabah puyuh kau tahu, dia tak tahu. Benda paling basic, Muhammad bin apa tak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mujur budak perempuan tu pakai mask tuan-tuan, tak cam muka dia. Kalau cam muka dia, tak ada harapan buat menantu, memang buang karen. Serius aku cakap. Nama Nabi punya bapak tak tahu. La haula wala quwwata illa billah. Tapi cuba kalau kau tanya artis K-pop, popcorn, pejadah semua, confirm hafal. Budak tu kata apa? Abila nak join SPM macam mana nak join SPM? SPM juga. Kan? Lepas tu tanya lagi dekat budak-budak. Yalah, mana-mana budak KL ni tanya, nama ayah Nabi apa? Suatu gaduh kepala, Muhammad bin Abu Bakar. Bin kau bin Abu Bakar lah pula. Illa haula wala quwwata illa billah. Ya haula wala quwwata illa billah. Baru ni anak naik kereta Ustaz, on the way ke KLIA, nak hantar budak belajar. Tengah bawa kereta tu dengarlah Aikim, ada seorang ustaz ni, dia bagi motivasi pagi yang ulangan tu. Dia kata apa? Dia dulu bekerja sebagai juru nikah, dia kata. Jadi dia nak nikahkan satu pasangan ni, muda lagi lah, 20-an. Jadi masa dia tengah tulis pasal maklumat pengantin lelaki ni, jadi dia kata okey, sekarang pengantin lelaki istighfar dulu, suruh istighfar. Senyap pengantin tu. Istighfar dulu, senyap. Ustaz kata apa? Okey, ikut saya ya. Astaghfirullahalazim. Dia pun ikut. Astaghfirullah. Okey, sekarang kita selawat pula, selawat ke Nabi. Selawat ke Nabi. Budak tu diam. Ustaz tu kata, masa tu saya dah letak pen saya dah. Selawat tak tahu. Waktu Ustaz kata apa tahu? Dia tanya, awak kenal tak Nabi Muhammad? Awak kenal tak Nabi Muhammad? Tuan-tuan tahu budak tu kata apa? Aku bawa kereta terperanjat gila kau tu. Dia kata, Muhammad tu haiwan apa? Haiwan apa? La haula wala quwwata illa billah. Anak bawa kereta saya, aku rasa macam airbag pecah kat depan muka aku, tahu tak? Kalau aku jadi juru nikah itu, aku sepak muka budak ni. Serius aku cakap, celaka punya budak. Siapa mak bapak engkau ni ha? Tak reti didik anak sampai Nabi Muhammad dikata haiwan apa. Kalau bahasa Melaka keluarlah hanat, kau tahu tak? Dia boleh kata haiwan Syekh. Kurang ajar betul. Kalau aku itu memang aku takkan nikah lagi, mampu sama engkau lah. Cakap banyak ni budak. Dia boleh kata macam tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terperanjat ada dengar Syekh. Anak kata astagfirullahalazim. Teruknya. Allahu Akbar. Itu yang kita dengar, yang tak tahulah aku. Itulah realiti pada hari ni tuan-tuan. Allah. Betul lah Nabi kata, kita berada di akhir zaman yang teruk, sangat-sangat teruk. Thumma lam ya'ti yaumun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Sehingga Nabi kata akan datang satu zaman yang mana esok lebih teruk pada hari ini. Kita rasa hari ini dah teruk, kau tahu tak? Besok lagi teruk, besok lagi teruk, besok lagi teruk. Anda tak tahu lah dalam dekat negara kita dah berapa ramai orang dah tak reti sembahyang Jumaat, kau tahu tak? Sekarang kan masih lagi ikut giliran apa semua kan, kena 2 dos. Itu Ana dah terlepas giliran, jadi Ana ada urusan, baliklah ke Shah Alam tu. Ada ingat masa tu time tengah khutbah Jumaat lah aku buat kereta kan. Sekali aku tengok kat kedai makan, ya Allah, macam hari Sabtu Ahad orang makan, kau tu tak
tak ada perasaan langsung, tak ada rasa aib, tak rasa berdosa. Kan Quran kata apa dalam Al-Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah kata apa? Bila kau dengar seruan azan, tinggalkan semua perniagaan, pergi dengar. Ni kadang-kadang undang-undang kita ni mengarut juga. Siapa nak tanggung dosa-dosa ramai orang ni, yang jahil pun jahil juga. Dia boleh tak ada perasaan Syekh. Kurang-kurang kita ni aib. Contohlah anak nak beritahu, anak musafir. Bila musafir, kita boleh tak sembahyang Jumaat. Kita musafir, kita bukan mustautin. Anak pun lapar tengah hari, nak makan tengah hari, padahal hari Jumaat aku musafir. Boleh je. Tapi untuk menjaga aib kau, menjadi fitnah, kau duduk dalam kedai, orang tengok, macam kenal je ustaz tu, ustaz tak sembahyang Jumaat. Kau nak kata anak musafir, kepala otak kau. Ingat orang nak dengar cakap kau. Nabi kata apa dalam hadis, man awqa'a nafsahu mawaqi'at tuham fala yalumanna man asha'a bihi dhann. Sesiapa yang meletakkan dirinya di tempat tuhmah, jangan nak marah kalau orang mengata ke dia. Anak tengok gitu je, anak kena kita kata, ya Allah, tak ada perasaannya manusia. Tak ada. Pasar berniaga macam biasa, makan berniaga, makan kedai makan penuh sepenuh-penuhnya, makan tengah hari. Kau tahu lah tengah hari, tengah-tengah orang khutbah Jumaat, tak ada perasaan Syekh. Dalam hati kata, ya Allah, berdosanya ya Allah. Tengoklah nanti, satu hari nanti budak-budak akan kata, Jumaat, sembahyang Jumaat tu apa Kau tengoklah nanti, tak percaya. Tengok tak percaya. Jumaat tu apa Tengok Tak tahu dah sembahyang Jumaat tu apa benda kan. Dan dia pun tak tahu Jumaat tu wajib Itu yang Nabi kata apa, latan qudan ural islami urwatan. Islam ni Nabi kata macam tasbih ni, tahu tak? Dia contohnya ni rukun sembahyang, apa ni, rukun Islam, rukun iman bersambung-sambung. Nabi kata nanti satu hari nanti rukun-rukun ini akan terputus, akan terjatuh satu akan terjatuh. Wa akhiruha as-salah. Yang last kali akan terputus ialah sembahyang. Orang dah tak tahu nak sembahyang dah. Ya, itu ni semua yang kita hadap hari-hari. Fitnah semakin teruk sekarang ni tuan-tuan. Dan kita sampai bila nak buat penjarakan soft, aku pun tak tahu. Cocok dah. Tambah lagi booster, tambah lagi apa lagi, turbo, kuasa kuda, tambah lagi. Bila lagi nak dapat soft ni? Bila lagi? Anak cakap ni kadang sakit hati Syekh, sakit hati. Ini realiti tau. Kalau kita tengok itu, aku tengok badminton live dekat Denmark baru ni, Piala Thomas kan. Mana ada Syekh penjarakan soft lah, penjarakan sosial. Duduk dalam stadium rapat-rapat, kau tahu tak? Mamat Denmark tu dengan mask tak pakai, penjadah semua tak pakai. Relax Stadium sekarang kau jangan cakap kat overseas sana bola rapat gila, mask tak ada, apa tak ada. Baru ni persidangan WHO, yang atas WHO yang berucap ni seko habuk tak pakai mask, kau tahu tak? Geramnya aku. Geram. Dah kita ni apa cerita kita ni? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan fikirlah sendiri. Aku bukan nak marah tau, tapi memang aku nak marah tu. Pasal aku dah lama tak datang masjid ni. Tadi datang Ji, sesat Ji. Tersedak masuk. Aku pergi rumah Datuk Ramli. Astagfirullahaladzim. Pasal anak dulu biasa ngajar Datuk Ramli. Pening pula kepala aku nak pergi U-turn ke, merayap, sabar je. La haula wala quwwata. Jadi tuan-tuan semua, itulah realiti kita hadapi pada hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Baik tuan-tuan semua, An-Nasabus Syarif, keturunan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni sebut An-Nasabus Syarif, keturunan yang mulia. Astaghfirullahalazim. Ana tadi semalam ada tengok satu, diorang buat live tau. Ini nak cerita jugalah nasib orang-orang yang tak vaksin dekat negara kita ni. Ya.
cikgu-cikgu yang cerita masalah dia orang. Sedih saya tengok. Ada cikgu tu dia mengandung, kau tahu tak? Dia takut kandungan dia efek dan sebagainya. Orang kata orang nak okey je. Ya okey, rezeki kau lah. Yang kena mati, gugur, efek macam-macam. Dia kata bila dia kan sekolah kan kena syarat vaksin. Dia kata saya masa lalu tangga tu kena lalu tangga lain. Tak boleh tangga guru yang vaksin. Guru vaksin tengok aku, tengok saya macam malu asing tengok aja. Tak boleh, memang dipulaukan sungguh, diskriminasi sungguh. Dia kata kalau nak buang air kat tandas tak boleh time rehat. Terpaksa curi-curi waktu pergi tandas. Lepas tu bila nak semayang, yang paling sedih dia kata nak semayang surau, dia kerana dia tak vaksin, dia tak dibenarkan semayang dalam surau. Dia kata saya punya sedih, kata ya Allah. Lala cikgu tu kata saya terpaksa bentang, bawa tikar, bawa sejadah, bentang tepi koridor kelas dia tu, tepi longkang, hadang dengan meja, semayang kat situ. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma alaika bihaula. Yang buat benda ni semua, aku nak kata apa tak tahu kata. Astaghfirullahalazim. Menteri yang kata dia akan susahkan orang tak ambil vaksin ni, ingat doa Nabi. Nabi kata mana-mana pemimpin yang memudahkan urusan rakyatnya, Allah permudahkan dia. Dan mana-mana pemimpin yang menyusahkan urusan rakyatnya, Allah akan susahkan dia. Ini saya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Aminlah. Oh, tak berani amin rupanya Tuhan. Bersyubhat dah tu. Tak apalah, vaksin satu benda lantaklah kau vaksin. Aku bukan apa, kesian tahu orang yang tak vaksin ni. Dia ada uzur dia. Dia ada entahlah. Anak cakap benda macam ni tuan-tuan, berapa tahu? Sakit hati. Anak nak cakap tak kena kat kita tak apa. Aku ni vaksin kau tu tak kena kat kita tak apa, kena kat orang lain. Islam tak pernah ajar kita supaya pentingkan diri kita sendiri. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman seseorang kamu sehingga kamu menyayangi saudara kamu macam kau sayang diri kau sendiri, tahu tak? Lantak padan muka kau, degil sangat tak jangan cakap. Boleh cakap macam tu? Nabi kata apa? Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong kepada orang yang zalim, nanti kau kena sambar api neraka. Nak kata apa? Dengar sangat. WHO tu besar sangat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga salawat kepada Nabi ni meng-cool downkan saya. An-nasabu syarif, keturunan yang mulia. Okey tuan-tuan. Asy-syarif dengan makna yang mulia. Dulu yang menjaga kota Makkah selepas zaman-zaman mula-mula zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu zaman Bani Umayyah, lepas tu zaman Bani Abbasiyah, lepas tu Osmaniyah. Di zaman pemerintahan Islam Osmaniyah Turki, yang menjaga kota Mekah dipanggil apa? Syarif. Syarif mana apa? Yang mulia. Maksudnya apa lagi? Yang menjaga kota Mekah zaman dulu ialah orang-orang yang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca sejarah, yang jaga kota Mekah dulu nama dia Syarif Husain. Okey. Jadi tadi Allah Subhanahu wa taala berlakulah Thauratul Arabiyah, kebangkitan Arab. Ini masalah apabila itulah orang kafir, orang barat berjaya menyelinap masuk di kalangan orang Arab ketika itu. Ingat lagi kisah Lawrence of Arabia tu kan? Lawrence of Arabia tu Mamat yang datang daripada British, intelligent, duduk dalam masyarakat Arab, berpakaian Arab, makan makanan Arab, bercakap Arab, duduk dalam masyarakat Badawi. Dialah tuan-tuan yang menanamkan slogan apa dia? Al-Arabu lil-Arabi, Arab untuk bangsa Arab. Zaman tu Khilafah Osmaniyah Turki.
Semuanya memberikan ketaatan kepada khilafah di Turki. Walaupun khilafah masa tu dah ada kelemahan-kelemahan, memang betul. Tapi berjayanya orang kafir masuk jarum, tuan-tuan. Lalu masuk, bila Lawrence of Arabia ni, dia masuk duduk dekat kawasan Jaziratul Arab, dia pun cocok. Akhirnya dia berjaya menghasut Syarif Hussein supaya melancarkan gerakan untuk mengeluarkan Uthmaniyah daripada Jaziratul Arab, semenanjung Arab. Di waktu yang sama, tengok jahat tak jahat orang kafir tu. Orang kafir ni kerja dia, inilah kerja dia, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Quran kata Yahudi, Kristian takkan redha pada engkau sampai kau ikut belaka cakap dia. La tattabi'unna sunana allazina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Nabi kata korang ni besok akan ikut jejak langkah orang-orang yang sebelum daripada aku, umat-umat terdahulu. Mula-mula kau ikut sikit-sikit je, shibran bi shibrin, shibran sejengkal demi sejengkal. Lepas tu zira'an bi zira'in, makin besar ikutan kau, makin banyak yang kau follow mereka. Nabi kata hatta law dakhalu juhra dabbin, sehingga kalau orang-orang tu masuk lubang biawak pun kau akan ikut masuk lubang biawak. Sahabat kata, al-yahudu wan nasara ya Rasulullah. Siapakah orang-orang yang mereka ikuti? Siapa? Ikut siapa? Yahudi dengan Kristian ke? Nabi kata, waman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dengan Kristian? Betul kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjaya Lawrence of Arabia ni, tuan-tuan, menghasut Syarif Hussein. Di waktu yang sama, serampang dua mata, dia duduk dekat Najd. Najd sekarang ibu kota, terletaknya ibu kota Saudi Riyadh. Dia hasut pula pemimpin kabilah Al-Saud. Dia hasut Al-Saud ni. Lepas tu muncul Abdul Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi tu muncul dekat Najd juga. Pun juga diracun supaya buat kebangkitan, halau juga Uthmaniyah daripada Turki. Tuan-tuan semua, diringkaskan cerita, apabila diorang berjaya buat macam ni, British bagi senjata, dua-dua dapat senjata. Belah Al-Saud pun dapat senjata, belah Syarif Hussein pun dapat senjata. Diorang pun bergabung untuk menghalau Uthmaniyah daripada Al-Jaziratul Arabiyah, semenanjung Arab. Keluar, halau. Bila diorang berjaya mengeluarkan Uthmaniyah daripada Turki, tepuk tanganlah British. Oh, cantik. Kita tak payah buat kerja, orang Arab tolong buat kerja. Dihalau kerajaan Islam Uthmaniyah keluar dari Turki. Dalam diam-diam, diorang pun cocok juga Al-Saud. Selagi dia kata apa? Selagi mana korang duduk kat padang pasir, korang tak ada pengaruh, korang tak ada apa. Sehingga kau menguasai Al-Haramain Asy-Syarifain, Makkah wal Madinah. Yang masa tu Makkah dan Madinah dikuasai oleh siapa? Syarif Hussein, yang saya sebutkan tadi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masa tu, tuan-tuan, Makkah, Madinah ada 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Lalu dia pun hasut Al-Saud and Abdul Wahab Wahabi ni, tuan-tuan, untuk serang Makkah dan Madinah pula. Lalu dia orang pun serang Mekah dan Madinah. Syarif Hussein terperanjat. Itulah kena tipu dengan puak-puak kafir laknatullah ni. Kena tipu saya. Berlaku pembunuhan ramai. Anda teringat sungguh bila anda cerita gini, beberapa tahun dulu, lama dah, tapi kurang 10 tahun lah, anda pergi Terengganu, jumpa cucu kepada ulama besar Mufti Taif yang mati disembelih oleh Wahabi. Atuk dia, moyang dia Mufti besar Taif mazhab Syafi'i, disembelih dekat Taif. Lalu keturunan dia lari ke Mesir. Panjang ceritanya, sampai kat Mesir, keturunan ni orang-orang alim, orang-orang hebat, bertemu dengan Sultan Terengganu zaman tu. Sultan Terengganu offer atuk dia ni untuk duduk kat Terengganu jadi mufti Terengganu yang pertama. Itu yang anak-anak dia membesar dekat Terengganu. Yang nak jumpa tu pun dah berumur, dah tua dah lah, dia cerita. Kat rumah dia penuh dia gambar-gambar peristiwa dan sebagainya. Ala kulli hal, tuan-tuan, lalu
Al-Saud dengan Wahabi ni serang Jaziratul Arabiyah. Sebenarnya Arab. Bila dia orang serang, masa itulah Sharif Hussein dah tak ada kuasa apa, sebab Al-Saud dengan Wahabi ni disupport oleh British, senjata, kekuatan dan sebagainya. Akhir diberi pilihan, sama ada kau nak surrender ataupun kita bagi kau satu tanah kosong, kau lepak kat sana dengan anak beranak kau. Lalu dia terima tawaran yang kedua ni. Antara sebab diorang nak sangat serah Al-Haramain kepada Al-Saud. Tahu kenapa? Sebab sebelum dilakukan benda ni tuan-tuan, diorang dah buat perjanjian untuk menyerahkan Palestin kepada Yahudi. Masa itulah diorang minta tanda tangan kabilah-kabilah Arab sampai dekat Sharif Hussein. Sharif Hussein kata, aku tak, yang ni aku takkan redha, aku takkan sign. Itu Sharif Hussein tak nak sign. Bila tak nak sign, itu yang Al-Saud dengan Wahabi ni pergi serang. Akhirnya dia dihalau, kaum kerabatnya dihalau, diberikan sebuah tanah padang pasir yang tandus. Disitulah tertegaknya sebuah negara yang dikenali sebagai negara apa? Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah Jordan. Jordan itulah. Jordan tu sebab tu hujung dia ada Al-Hashimi, keturunan Bani Hashim. Betul lah tu. Raja Jordan tu keturunan Bani Hashim tu, bukan calang-calang tuan-tuan, tapi sekular dah sekarang ni. Dapat ke Al-Saud Makkah Madinah ni kan, dia pun ubah nama Hijaz. Hijaz ni daripada zaman Nabi namanya Hijaz. Dapat dekat anak beranak ni ditukar habis. Bid'ah pertama dia orang buat, dia tukar kepada Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Tak ada dah Hijaz, tak ada. Hijaz tinggal kenangan. Gitulah realitinya. Dan tuan-tuan pun tengok bagaimana rosak. Dan sekarang la haula wala quwwata illa billah kan. Baru-baru ni orang ada viral video konsert gila besar kan. Dekat mana? Dekat Riyadh. Riyadh tu dekat Najd lah tuan-tuan. Najd ni kalau payah nak faham macam Selangor ni, Selangor. Riyadh tu Shah Alam. Gitu. Jadi Najd tu besar, Riyadh tu ibu kota Saudi. Pernah Rasulullah SAW berdoa. Nabi kata apa? Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkatkan kami pada Syam kami dan Yaman kami. Maka ada seorang sahabat kata, qalu ya Rasulullah wa fi Najdina. Berkatkan pada Najd kami. Najd, Riyadh pada hari ini, ibu kota Saudi. Nabi ulang balik doa tu. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkatkan pada Syam kami dan Yaman kami. Lalu sahabat ni kata lagi, wa fi Najdina, pada Riyadh kami ya Rasulullah. Tiba-tiba Nabi kata apa? Nabi kata apa? Hunaka fitanun wa zalazil wa hunaka yatma' qarnu syaitan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata di sanalah, di Najd, akan berlaku fitnah, akan berlaku gempa bumi, dan di sanalah akan terbitnya tanduk syaitan. La haula wala quwwata illa billah. Betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Maulid baru-baru ni, yang sekarang ini awal Maulidin Nabi Rabiul Awal, diorang buat konsert besar-besaran, bercampur laki perempuan, arak, dadah, semuanya ada. Yang hadir tuan-tuan tak kurang 500,000. Kau tahu tak? Yalah, seronok, dah vaksin semua, confirm, confident. Tunggulah bala Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik ke cerita kita tuan-tuan. Sebab itulah keturunan Nabi dia panggil apa? An-nasabus syarif, keturunan yang mulia. Orang kalau nama dia Sayyid, ada Sayyid, kalau kita orang Melayu kan, Sayyid tu mana keturunan Nabi lah tu. Ataupun kalau perempuan tu nama Syarifah, itu keturunan Nabi. Bukan senang nak buat nama Syarifah ni tahu. Sebab dia mesti ada kaitan dengan asal usul silsilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nak sebut tadi? Asy-Syarif. Ada seorang ulama di Saudi nama Syarif. Tapi dia ni tuan-tuan memang bezalah, walaupun dia Saudi tuan-tuan, tapi dia ni mu'tadil. Mu'tadil makna apa?
dia pertengahan, sederhana. Dia tidak membida'ahkan orang, setenang-tenang manusia. Tapi dia antara ulama yang terawal masuk penjara Saudi sekarang ni. Masih dipenjarakan. Al-Sayyidul Akramul ladzi syarafa an-nas biwujudihi. Tuan yang amat mulia, yang kita manusia menumpang kemuliaan dengan sebab kehadirannya. Siapakah nama tuan yang amat mulia ini? Muhammad bin Abdullah atau Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman tuan-tuan semua, bapa Nabi Abdullah diberi gelaran Az-Zabih, yang disembelih. Itu gelaran abah Nabi, Az-Zabih, yang disembelih. Kenapa gelarannya disembelih? Ceritanya, atuk Nabi Abdul Muttalib ada 10 anak lelaki, dan dia bernazar. Dia kata, in wulida lahu 'ashratu abna aw aulad fashabu fi hayatihi an yuzabiha ahadahum amam al-Ka'bah. Dia bernazar, dia kata kalau Allah kurniakan dia 10 orang anak lelaki, dan 10 anak lelaki ni sihat walafiat, membesar masa dia hidup, masa Abdul Muttalib hidup, dia bernazar dia nak sembelih seorang. Dia nak sembelih seorang. Maka bila anak-anak dia membesar belaka 10 orang ni, Abdul Muttalib pun bawalah anak-anak dia semua dekat Kaabah, di hadapan berhala Hubal. Ini cerita zaman jahiliah. Dia pun buat cabutan undian. Bukan cabutan bertuah ni, cabutan tak bertuah. Siapa punya nama keluar, kena sembelih, mampus kau. Lalu dibuat cabutan bertuah, undian. Tarik-tarik nama, keluar-keluar nama siapa? Nama Abdullah, bapa Nabi SAW. Padahal Abdullah ni anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Sayang sangat-sangat anak bongsu ni. Alamak, keluar pula anak bongsu aku. Buat lagi sekali, keluar lagi nama dia, tuan-tuan. Banyak kali buat, keluar juga nama Abdullah. Akhirnya orang Mekah kata, wahai Abdul Muttalib, kau gantikanlah anak kau ini dengan 100 ekor unta. Lalu disembelih 100 ekor unta menggantikan Abdullah. Kau jangan main-main bang. Bukan ekor bang, unta 100. Kau ingat unta seekor murah apa? Unta kurus bang 10,000 tu tak? Unta kurus. Buat 100 ekor, lu kira lah berapa kan? Kayanya atuk Nabi ni. Lalu disembelih 100 ekor unta menggantikan abah Nabi Abdullah. Maka diberi gelaran Az-Zabih, yang disembelih tapi tak jadi. Okey. Abdullah bin Abdul Muttalib. Atuk Nabi ni, nama sebenar dia kata Syaibatul Hamdi. Apa nama atuk Nabi sebenar? Syaibatul Hamdi, uban yang terpuji. Syaibatul dengan mana uban, Al-Hamd yang terpuji. Kenapa atuk Nabi ni nama dia uban yang terpuji? Biasa orang panggil tok uban ni dah tua. Tak. Sebab dia kata dalam sejarah, ketika Abdul Muttalib lahir kepalanya dah beruban. Orang pun pelik, beruban anak kau? Orang letak nama dia Syaibatul Hamdi, uban yang terpuji. Habis macam mana pula keluar Abdul Muttalib tu? Abdul Muttalib tu, tuan-tuan, ceritanya atuk Nabi yang nama Syaibatul Hamdi ni, dia ada seorang pakcik nama Muttalib. Jangan pula tertukar. Atuk Nabi Abdul Muttalib, pakcik Nabi Abu Talib, pakcik kepada atuk Nabi Muttalib. Nama dia kona-kona kat situ je. Jadi satu hari ni, cerita zaman dulu, pakcik kepada atuk Nabi ni, dia naik unta, dia duduk depan, atuk Nabi ni duduk belakang dia. Macam naik motor lah gitu kan. Jadi atuk duduk depan, atuk pula, pakcik duduk depan, anak saudara duduk kat belakang. Orang Mekah tengok. Orang dulu, orang nampak ada orang dewasa depan, belakang tu budak. Dia kata belakang tu, budak tu hamba kepada orang kat depan ni. Dia pun nampak, ni siapa kat depan ni? Muttalib. Belakang dia siapa? Entah. Abduhu, hamba dia kot, hamba kepada Muttalib. Melekatlah Abdul Muttalib. Sampai gitu kan, melekat namanya Abdul Muttalib. Orang lebih kenal
Abdul Muttalib daripada Syaibatul Hamdi. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, masa mak Nabi mengandungkan Nabi ataupun sebelum itulah, Ana pernah cerita kisah ni tapi ulang kaji lah. Confirm tuan-tuan lupa punya. Lagi-lagi dah cocok vaksin, lagi habis hilang ingatan tuan-tuan semua. Masa abah Nabi nak pergi bernikah dengan Aminah bintu Wahab, bapa Nabi lalu depan Kaabah. Masa lalu depan Kaabah, astagfirullahaladzim, aku teringat sungguhlah bila aku sebut versi, aku teringat Syekh Quraim. Syekh Quraim Rajih, berapa dah umur dia? 100 tahun kan. Baru ni orang viral, dia kena vaksin pula. Dia kena apa? Kena COVID kan. Anak berhubung dengan anak cucu dia dekat Syria, kata tak, Syekh sihat, dia kata. Syekh sihat, alhamdulillah. Dan Syekh tak vaksin pun, alhamdulillah. Bagi ana Ustaz, Syekh Quraim Rajih, vaksin Al-Quran dalam badan dia lebih terbaik kan. Al-Quran dalam badan dia, itulah protection yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sihat wal afiat, alhamdulillah. Okey, balik ke cerita kita. Oh, nak azan dulu okey. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sambung sikit Lepas setengah dah berhenti. Tuan-tuan semua, jadi ketika bapa Nabi Abdullah nak pergi berkahwin dengan Aminah, dia lalu depan Kaabah. Masa tu ada seorang perempuan, dia perhati je muka Abdullah. Dia kata, "Ya Abdullah, angkihni." Dia kata, "Wahai Abdullah, kawinlah dengan aku. Wahai Abdullah, kawinlah dengan aku." Beria-ria perempuan ni ajak kahwin. Abdullah pun confused. Awak manalah pula ajak aku kahwin ni, ha? Dia tak pernah kenal budak perempuan ni. Beria-ria ajak kahwin. Apa kata Abdullah? "Ana ma'a abi." Aku ikut abah aku, Abdul Muttalib. Dia dah pilihan untuk aku. Perempuan tu kata, "Kahwinlah dengan aku." Berdiri dia, tapi ya Allah tak layan. Teruskan perjalanan dan sampai ke kampung Aminah, bernikah dengan ibu Nabi Aminah bintu Wahab. Masa on the way balik, tuan-tuan, setelah bersama dengan Aminah, dia balik. Bila balik lalu depan Kaabah, perempuan tu ada lagi. Dia tengok je muka Abdullah, dia perhati je muka Abdullah. Maka apa kata Abdullah dekat perempuan ni? "Malaki la tu'ridina alayya al-yawma ma kunti aradti alayya bil ams." Dia kata, "Wahai perempuan, kenapa kau dah tak ajak aku kahwin dah? Hari tu beria-ria sangat kau ajak aku kahwin kan? Please, kahwinlah dengan aku, please. Tiba-tiba kenapa ini kau diam aja? Kenapa?" Apa kata perempuan ni, tuan-tuan? "Faraqaqa an-nuru allazi kana 'alayka bil ams falaysa li bika yawma hajatun." Perempuan tu kata, "Wahai Abdullah, telah terpisah cahaya daripada wajah engkau, maka aku tak perlu untuk kahwin dengan engkau dah sekarang ni." Perempuan tu kata apa? Muka Abdullah dah tak ada cahaya. Apa cerita, tuan-tuan? Perempuan ni nak bagi tahu, masa dia mula-mula nampak Abdullah, dia nampak dekat muka Abdullah ada cahaya, iaitu cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila abah Nabi dah bernikah dengan Aminah dan Aminah sekarang sedang mengandungkan Nabi, maka cahaya itu telah berpindah kepada Aminah. Aminah yang sekarang bercahaya, bapaknya dah tak ada. Apa kata perempuan tu? "Faraqaqa an-nuru allazi kana 'alayka bil amsi falaysa li bika yawma hajatun." Cahaya itu dah tak ada dekat muka engkau dan pindah dekat muka perempuan ni, maka aku tak perlukan untuk engkau lagi. Maksudnya apa? Perempuan ni dia berharap sangat Abdullah kahwin dengan dia supaya dia mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan yang timbul, tuan-tuan, siapakah perempuan misteri ini? 2 saat pada sekarang. Give up je lah, payah sangat. Perempuan ni merupakan adik kepada Waraqah bin Naufal. Ingat lagi Waraqah bin Naufal? Ingat kan? Confirm ingatlah nama tu. Yang merupakan sepupu kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Perempuan ni, tuan-tuan, nama dia kalau tak salah benar Ruqayyah bintu Naufal. Dia ni dengan abang dia ni antara 5 orang dekat Mekah zaman dulu yang tak sembah berhala. Dia orang pergi belajar overseas, belajar dekat Syam, bertemu dengan padri-padri ahlul kitab. Lalu ahli kitab tanya, "Korang daripada mana?" Dia orang pun cakap, "Nahnu minal Hijaz atau min jaziratil Arab," daripada Makkah. Maka apa kata padri-padri ni? Dia kata apa? "Kau datang daripada Mekah? Di sanalah akan lahir Nabi akhir zaman." Dia bagi tahu benda macam tu, dan dia bagi clue, petunjuk siapakah bapa yang bakal daripada sulbinya melahirkan Nabi akhir zaman. Itu yang Ruqayyah bintu Naufal kenal sangat tu. Dia beri kata, "Kahwinlah dengan aku, kahwinlah dengan aku." Tapi Allah mentakdirkan jodoh Abdullah dengan Aminah. Tu nak bagi tahu, tuan-tuan, betapa terrornya orang-orang ahlul kitab Kristian. Ya, Quran kata apa? "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka-mereka yang digunakan kitab Taurat dan Injil mengenali Nabi macam kenal anak sendiri, bahkan lebih lagi. Kita kenal anak orang setelah anak tu lahir, tengok muka.
Ni nak ustaz lebih kurang je muka. Contoh kan, kita kenal muka bapak dia sebab ada mirip-mirip dekat muka anak dia atau mirip-mirip muka mak dia. Itu dah lahir baru kita kenal. Tapi dia orang ni, Nabi tu tak lahir lagi, dia dah kenal. Inilah bapak yang bakal melahirkan Nabi akhir zaman. Tuan-tuan faham ke tak cerita aku ni? Macam tak faham je aku tengok. Aku pun tak faham juga sebenarnya aku tu. Nak bagi tahu terrornya dia orang ni. Ana nak cerita sikit cerita ana pengalaman dulu masa ana budak-budak tau. Ceritanya berlaku tahun 80-an. Masa tu ana belajar dekat pondok dekat Al-Ansar, Kampung Kuantan, Batam Butai, Kuala Selangor. Masa tu kita 3 beradik, kita berjalan pergi masjid. Kecil-kecil lah, darjah 2, darjah 3 macam tu. Tengah-tengah jalan kan, sekali ada makcik tau. Dia tengok je kita 3 beradik. Dia kata, kau main kejap. Kau ni anak Iyut je. Dia kata, anak Iyut je. Iyut tu nama glamour mak aku. Arwah mak, nama dia orang panggil Iyut. Kau ni anak Iyut je. Kita budak-budak. Iyut mana pula ni? Anak pun teringat cerita tu. Balik time cuti cerita kat mak. Mak, itu masa kita jalan-jalan dekat Kampung Kuantan tu nak pergi semayang, ada makcik. Dia kata, kita orang anak Iyut. Iyut tu siapa? Mak lah, mak kata. Macam mana dia kenal mak terror tak terror makcik tu. Bila anak tanya gitu, mak kata, mak dulu masa kecil-kecil, mak belajar pondok dekat Kampung Kuantan. Mungkin makcik yang kau jumpa tu dia kenal mak, dia pernah tengok mak berjalan. Tapi kuat ingatan orang tu ni tuan-tuan, dia detect muka mak aku, dia tahu muka aku ada muka mak aku. Power Rangers, kau jangan main-main. Itu sekali. Yang kedua, masa anak ngajar dekat section 7 Taqwa Shah Alam, anak ceritalah anak asal kampung baru bla 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 bla. Habis ngajar ada seorang jumpa kat anak. Orang jumpa kata, Ustaz anak Acik Iyut Iyut lagi. Yelah je, betul tu. Haji kenal mana? Patutlah bila Ustaz sebut Ustaz kampung baru, saya tengok je muka Ustaz, macam muka si Iyut lah. Cerita kat mak. Mak kata, siapa pula cakap tu mi? Lepas tu ajak mak pergi surau. Kebetulan kan anak kata, pakcik ni mak. Mak tengok, lah apa tak kenal je. Mak kata kan, ni semua mak kata geng-geng kaki tembok. Kaki tembok ni kaki lepak dulu. Dia suka ngurat anak-anak dara tu kan. Antara yang dia ngurat mak aku lah. Jadi dia kenal muka mak saya masa muda tuan-tuan. Sampai aku ni dia boleh detect muka mak saya. Terror tu kan. Kau bayar gitu orang bukan ahlul kitab, kau tahu tak? Itu ahlu apa aku tak tahulah. Ahlul tembok tu. Ahlul kitab kau jangan. Dia kenal bapak, siapa mak, cahaya lagi dikenal. Terror kau. Okey, jadi tadi Allah dapatlah ke Aminah mak Nabi, mengandunglah Aminah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan mengandung, abah Nabi pergi berniaga dekat Syam, on the way balik transit dekat Madinah, demam, meninggal dunia. Abah Nabi meninggal muda sangat, 20-an umur gitu, meninggal dekat Madinah Al-Munawwarah. Maka mak Nabi pun mengandungkan Nabi seorang-seorang, tak ada suami, sampailah nak dekat-dekat lahir. Apa kata Aminah? Baby ini amat luar biasa. Aku tak pernah merasai sebagaimana perempuan biasa yang mengandungkan baby rasa. Apa dia? Dia tak rasa apa tu? Mengenyam, bukan mengenyam. Mengenyam lain. Mengidam tak ada, muntah-muntah tak ada, menyampah tengok muka lelaki tak ada, tak ada. Orang mengandung macam-macam dia punya tabiat tu. Mak Nabi tak ada rasa macam tu. Dan dia tak rasa berat kandungan, tak ada, tenang, sera macam biasa. Sampailah pada hari nak beranak, nak bersalin tu, mak Nabi mimpi ada satu suara kata, ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah fa idza wada'ti ila al-ardi faquli u'izuhu bil wahidi min syarri kulli hasidin thumma sammihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Suara itu kata apa? Wahai Aminah, sesungguhnya engkau sekarang sedang mengandungkan tuan umat ini. Bila baby ni lahir besok, maka kau bacalah doa ini, u'izuhu bil wahid min syarri kulli hasidin summa sammihi Muhammadan, dan kau namakan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, diringkaskan cerita sehinggalah pada subuh kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mengikut kebanyakan pendapat mengatakan 12 Rabiul Awal, lebih kurang tahun 560 tahun selepas kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Lebih kurang 600 tahun jarak Nabi Muhammad dengan jarak Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Bidan yang menyambut kelahiran Nabi bernama Asy-Syifa. Ingat nama mak bidan tu, nama dia apa? Asy-Syifa. Siapa dia Asy-Syifa? Ibu kepada Abdul Rahman bin Auf. Nabi lahir je tuan-tuan. Dalam kitab sebut, beberapa riwayat menyebutkan Nabi lahir wadi'an kafaihi alal ardi. Nabi keluar dalam keadaan sujud gini tangan dia, tapi kepala dia angkat ke langit gitu. Dan Nabi bersin. Bersin. Anda dengar cerita ni masa anda dekat Al-Azhar. Anda ingat lagi masa tu kuliah maghrib, ada syekh tu guru kami mengajar dekat Al-Azhar. Dia cerita sirah ni. Dia ketika Nabi bersin, terpancul keluar daripada mulut Nabi, Alhamdulillah. Lalu ada suara menjawab, Yarhamukallahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah tengok baby keluar-keluar bersin ada? Mana dia? Semua keluar menangis. Menangis. Tahu kenapa dia menangis? Tahu kenapa? Tak tahu. Dia tahulah sebab dah besar dia kena vaksin. Kau tahu tak? Tu je nangis tu. Geram betul lah. Itu pun tak faham lagi. Tuan-tuan semua, bila dah lahir, mak Nabi kata, panggil atuknya Abdul Muttalib. Panggil atuknya. Datanglah Abdul Muttalib. Dia pun ambil Nabi. Seronok dapat cucu daripada anak bongsu kesayangan Abdul Muttalib, Abdullah yang dah meninggal dunia. Dia bawa Nabi masuk dekat Kaabah, dia berdoa pada Allah. Dan masa itulah Allah mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk mencipta satu lirik yang kita biasa nyanyi lagu ni tiap-tiap tahun. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, apa kata Abdul Muttalib? Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Alhamdulillahi alladhi atani hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani qad sada fil mahdi ala al-ghilmani wa'idhuhu bil bayti dhil arkani hatta arahu balighal bunyani wa'idhuhu min kulli dhi syan'ani. Ramai-ramai. Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Alhamdulillahi alladhi atani hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan besok dapat anak, dapat cucu, tembuaikan budak tu nyanyi lagu ni. Salla alaika Allah, kan, sebagai mengingati Abdul Muttalib mendodoikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Kaabah. Subhanallah. Ya. Berapa lama, berapa tahun umur lagu tu? 1400 tahun tuan-tuan. Ke masa Abdul Muttalib nyanyi lagu tu dia ada buat apa live Facebook tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat bid'ah tuan-tuan semua. Mana ada. Tapi Allah Taala pelihara. Allah janji dalam Al-Quran, wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat sebutan nama kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, cerita Maulid Nabi satu malam tak cukup tuan-tuan. Setahun tak cukup. Tapi kerana kita di akhir zaman terpaksa berhentilah tuan-tuan.
Lama-lama marah pula orang sekarang. Ini pun ramai dah marah dekat aku. Adik aku kisah. Lalu tak nak marah-marah. Besok lusa aku mati, kau mati juga kan. Kita akan bertemu dekat akhirat besok, insya-Allah. Semoga Allah ampunkan dosa ana dan dosa kita semua, dan kita semua dikurniakan syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو كريم جواد حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير. يا الله.